Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 9 Ogos 2021 bersama saya Janah Kamarul Zaman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah perkenan Raja Pemerintah dalam pelaksanaan perundangan perlu dihormati dan bukan dianggap sebagai formaliti sahaja. Baginda bertitah, kuasa Raja Pemerintah adalah signifikan dalam mempengaruhi dan mengawal kuasa legislatif, malah juga telah diperuntukkan dalam cabang legislatif atau perundangan. Perkara 44 Perlembagaan Persekutuan telah menyatakan kuasa perundangan persekutuan hendaklah terletak hak pada Parlimen yang hendaklah terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong dan dua Majlis Parlimen yang dikenali sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Kuasa pemerintah khususnya dalam cabang legislatif adalah signifikan dalam mempengaruhi dan mengawal kuasa legislatif sebagai salah satu organ di Parlimen dan Dewan Negeri. Hakikat bahawa perkenan Raja Pemerintah perlu dihormati sebagaimana yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan tidak boleh dianggap sebagai formaliti atau seremonial sahaja. Baginda bertitah demikian ketika perkenan merasmikan persidangan Speaker-Speaker Parlimen dan Dewan Undangan Negeri seluruh Malaysia tahun 2021 yang dijalankan secara maya di Wisma Seri Pahang di Kuantan. Persidangan ini turut dihadiri Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warus Dewan Ismail, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Yang Berhormat Datuk Azhar Azizan Harun dan Yang di-Pertua Dewan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ishak Haji Muhammad. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang bertitah, institusi diraja hendaklah dipelihara dan dikekalkan sebagai satu kuasa semak dan imbang terakhir untuk rakyat dan negara setelah institusi lain seperti Parlimen dan Mahkamah tidak berjaya. Justru kuasa Raja Pemerintah sebagaimana yang diperuntukkan dalam undang-undang tidak wajar dipertikaikan. Sementara itu, baginda bertitah, institusi diraja tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik mana-mana pihak kerana institusi mengatasi garis politik yang kekal bertindak tidak berpihak atau non-partisan. Baginda bertitah, Raja Pemerintah telah diberi tanggungjawab di dalam perlembagaan bagi memberikan naungan yang saksama kepada rakyat tanpa mengira kaum, agama dan fahaman politik. Majlis Persidangan Speaker-Speaker Parlimen dan Dewan Undangan Negeri seluruh Malaysia tahun 2021 diharap mampu memberi dimensi baru pentadbiran Parlimen serta Dewan Undangan Negeri. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warus Dewan Ismail berkata, persidangan ini juga peluang terbaik untuk membahaskan langkah sewajarnya dalam menangani dan mengatasi penularan wabak COVID-19 di negara ini. Beliau berkata persidangan ini amat bermakna dan bermanfaat kepada Yang Berhormat dan para pegawai yang terlibat secara langsung dalam pentadbiran dan perjalanan persidangan bagi merancang, melaksana dan menambah baik sistem pengurusan Dewan agar sentiasa efektif, berwibawa dan kekal relevan dengan keperluan negara. Katanya, di sinilah tempat berhimpunnya ahli-ahli yang berhormat dalam membahas dasar-dasar kerajaan, mengetengahkan permasalahan rakyat agar dapat dirangka solusi yang baik kepada negara. Beliau berharap Yang di-Pertuan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri dan ahli-ahli mesyuarat akan berkongsi ilmu, pandangan yang bernas yang berupaya memberi dimensi baru dalam menghasilkan pembaharuan pentadbiran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang mampu memberi impak yang terbaik ke arah kemakmuran rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian persidangan Speaker-Speaker dan Dewan Undangan Negeri seluruh Malaysia tahun 2021 di Wisma Seri Pahang Kuantan yang diadakan secara maya. Majlis berkenaan dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Turut hadir Yang di-Pertua Dewan Rakyat Yang Berhormat Datuk Azhar Azizan Harun dan Yang di-Pertua Dewan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ishak Haji Muhammad. Beliau berkata satu bentuk kajian melibatkan ahli akademik perlu diadakan dari semasa ke semasa bagi memperkukuhkan peranan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Kerajaan Pahang sedang merangka ketelitian yang akan dilaksanakan di dalam prosedur operasi standard SOP di lokasi-lokasi pelancongan di seluruh negeri ini sebelum sektor terbabit dibuka sepenuhnya menjelang penghujung bulan ini.
Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakah Haji Samsudin berkata, ini bagi memastikan sektor pelancongan tidak mencetuskan kluster baru dalam jangkitan COVID-19 yang masih belum reda di seluruh dunia pada ketika ini. Justru Kerajaan Pahang menerusi Tourism Pahang masih lagi meneliti SOP yang bakal dilaksanakan oleh semua penggiat pelancongan memandangkan Pahang memiliki banyak lokasi pelancongan terkenal di seluruh dunia. Kita lagi dan kita di negeri Pahang ni, walaupun kita ada tempat-tempat yang telah pun ada herd immunity ni, tapi kita kena detail lagi dari segi kemasukan pelancong itu supaya kita tidak mahu wabak ini kita ingat kita dah ready tapi sebenarnya kita tak ready, akhirnya dia akan merebak dan yang kita tak naknya ianya bermula di tempat pelancongan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran program latihan reskilling untuk industri pelancongan yang diadakan secara maya di Pejabat Tourism Pahang di Kuantan. Turut hadir ialah Pengerusi Besar Tourism Pahang yang berbahagia Encik Kamarudin Ibrahim, Ketua Strategik Digital dan Inovasi Tenaga Nasional Berhad TMB Integrated Learning Solution Sdn Berhad ILSAS yang berusaha Profesor Madya Dr. Zaliman Muhammad Yusof dan Pengarah Global Tech Solution Sdn Berhad Encik Munir Kasman Abdul Hamid. Program latihan reskilling untuk industri pelancongan anjuran Tourism Pahang dan TMB ILSAS ini bertujuan memperkasakan pemain industri pelancongan di negeri ini dengan penyuntingan video digital menggunakan drone footage dan teknologi realiti maya bagi mempercepatkan pemulihan perniagaan di dalam sektor berkenaan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakah, teknik penyuntingan video digital ini merupakan kemahiran yang boleh digunakan di dalam industri pelancongan dengan memberikan pengalaman sebenar kepada pelancong menggunakan teknologi realiti maya ini. Program ini memfokuskan kepada pembangunan sumber manusia dengan memperuntukkan latihan reskilling percuma kepada 100 pekerja dari syarikat berkaitan pelancongan di Pahang di mana sejumlah RM500,000 telah diperuntukkan bagi penyediaan kos latihan teknikal untuk industri pelancongan di Pahang. Kerajaan Negeri Pahang terus menyalurkan sumbangan dan bantuan dan kali ini jubah diberikan kepada golongan imam, bilal dan siap. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman berkata, sebanyak 545 orang penerima di daerah Bera dengan jumlah sumbangan sebanyak RM45,565. Jadi pada hari ini Kerajaan Negeri Pahang menyampaikan peruntukan khas utamanya dalam bentuk kewangan kepada penggerak-penggerak masyarakat orang asli Jabatan Agama Islam di Pahang di Bera ini dan juga menyampaikan sumbangan khas peruntukan maklumat besar kepada banyak 137 masjid dan surau di seluruh daerah Bera. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan inisiatif pemberian jubah kepada pegawai masjid dan surau serta bantuan khas keuangan kepada 9 orang penggerak masyarakat orang asli dan penyelaras pembangunan insaniah masyarakat orang asli negeri Pahang secara pandu lalu di Bera. Turut sama, Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang Jaib Yang Hormat Datuk Dr. Zulkifli Ali, Kadi Daerah Bera Encik Muhammad Azizi Abdul Aziz. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali berkata, keprihatinan kerajaan negeri melalui Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang tidak pernah berhenti, malah sentiasa mencari dan menyelaraikan golongan-golongan yang perlu diberi perhatian. Beliau berharap agar bantuan yang diberi dapat meringankan beban yang ditanggung, terutamanya ketika melalui dugaan pandemik ini. Cadangan mewujudkan taman tema di Cameron Highland dilihat tidak bersesuaian setelah beberapa faktor dikaji oleh Kerajaan Pahang. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakah Haji Samsudin berkata, pelbagai aspek perlu diambil kira termasuklah penjagaan alam sekitar dan kemudahan infrastruktur bagi menampung sejumlah pelancong yang tinggi dalam satu-satu masa. Cameron Highland at this point of time belum bersedia untuk menerima taman tema yang memerlukan kehadiran orang yang ramai. Itulah sebab kita kekangan jalan yang memang trafik kalau pergi Sabtu hari Ahad ni memang jam yang sangat teruk.
Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan program latihan reskilling untuk industri pelancongan, Anjuran Tourism Pahang dan TMB Ilsas di Pejabat Tourism Pahang di Kuantan. Jelasnya, Pahang sudah memiliki 2 taman tema yang popular di dalam negara, iaitu Taman Tema Genting Highlands dan Taman Tema Gambang. Justru kewujudan taman tema yang baru adalah tidak diperlukan pada masa ini. Beliau turut menjelaskan bahawa kerajaan negeri tidak pernah menerima permohonan rasmi daripada mana-mana pihak untuk membina taman tema baru di Tanah Tinggi Cameron Highlands. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Shaka berkata, sekiranya kerajaan negeri menerima permohonan tersebut, kajian terperinci akan dilakukan terlebih dahulu dalam memastikan kawasan peranginan itu tidak terjejas. Kerajaan akan meneliti pelbagai faktor termasuklah dalam aspek alam sekitar dan kesesakan lalu lintas sekiranya taman tema itu dibina. Cadangan pembinaan taman tema itu turut menerima bantahan daripada orang ramai dengan melancarkan petisyen mendesak rancangan tersebut dihentikan dan lebih 20,000 tanda tangan telah berjaya dikumpul. Baru-baru ini media tempatan melaporkan sebuah syarikat akan membangunkan taman tema terbesar di negara ini bertempat di Cameron Highlands melibatkan pelaburan melebihi 100 juta ringgit dalam tempoh 10 tahun. Projek tersebut dijangka meliputi kawasan lembah seluas 24 hektar dengan ketinggian 220 meter, akan menjadi taman pengembaraan berasaskan alam semula jadi dan menawarkan pelbagai tarikan termasuk aktiviti ski yang pertama seumpamanya di rantau ini. Pahang mencatatkan sebanyak 604 kes baru COVID-19 hari ini dengan daerah Kuantan paling tinggi kes direkodkan. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 369 kes, diikuti Bentong 50 kes dan Maran 41 kes. Selain itu, Temeloh mencatatkan sebanyak 29 kes, Bera 24 kes, Jerantut 23 kes, Pekan 21 kes, Raup dan Rompin 20 kes, Lipis 6 kes dan Cameron Highlands 1 kes. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang meminta agar orang ramai sentiasa mengikuti saranan kerajaan bagi sentiasa menjaga SOP dan menghadkan pergerakan yang perlu sahaja sebagai kaedah berkesan dalam membendung penularan COVID-19. Semua pihak perlu bersama-sama berdisiplin dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Jangan ada sikap mementingkan diri sendiri dengan mencari pelbagai alasan untuk melanggar SOP yang ditetapkan hingga menyusahkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kerajaan Pahang, pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Waruddin Wan Ismail terus membuktikan bahawa ia adalah sebuah kerajaan yang berjiwa rakyat dan sentiasa memahami kesusahan yang dihadapi rakyat negeri ini. Ini dapat dibuktikan dengan pelbagai bantuan diberikan kepada rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Semalam, Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif turut turun padang bagi menyampaikan bantuan prihatin Pahang BPP kepada pengerusi JKKK dan Ketua Cawangan Dun Bebar di Stadium Ketapang di Pekan. Kesemua bantuan ini akan diagihkan segera secara bersasar kepada 3,190 penduduk di sekitar Dewan Negeri Bebar yang terkesan ketika ini akibat pandemik COVID-19 yang masih belum reda. Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin berkata, sumbangan ini membuktikan keprihatinan kerajaan negeri pimpinan Datuk Seri Haji Waruddin yang sentiasa mengambil berat serta bertanggungjawab bagi meringankan kesusahan rakyat khususnya dalam menghadapi tempoh sukar ketika ini. Beliau berharap semoga segala usaha ini terus dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan penularan wabak COVID-19 akan dapat diatasi segera. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang di atas segala usaha membela nasib rakyat di negeri ini. Negeri Pahang perlu beralih ke fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara PPN bagi membolehkan pasar tani dibenarkan beroperasi semula di seluruh negeri ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda berkata, sehingga kini hanya 3 negeri saja di seluruh Malaysia yang telah beralih ke fasa ketiga PPN iaitu Perlis, Sarawak dan Labuan.
Katanya, pasar tani telah ditutup hampir 3 bulan bagi memastikan rantaian penularan COVID-19 dapat dihentikan dan keadaan ini menghalang para peniaga untuk menjalankan perniagaan seperti biasa bagi memperoleh pendapatan masing-masing. Tapi kalau ikut daripada Pelan Pemulihan Negara, fasa 3 akan dibenarkan. Tapi Pahang ni jauh lagi lah daripada sasaran sebab kita memerlukan 40% vaksin kedua. Cuma beberapa negeri saja yang telah dibenarkan beralih ke fasa 3 iaitu Perlis, Sarawak dan Labuan yang telah dibenarkan. Pahang ni masih belum lagi. Kalau kita dah capai 40% second dose, insya-Allah akan dibenarkan lah Yang pentingnya pematuhan pada SOP dia. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan kerja ke pembukaan semula pasar tani UTC Kuantan. Hadir sama ialah Datuk Bandar MBK Yang Hormat Datuk Hamdan Hussein, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Fama Malaysia Encik Abdul Rashid Bahari dan Pengarah Fama Negeri Pahang Encik Noh Nek Wan. Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim berkata hanya 20% peniaga makanan sahaja dibenarkan berniaga di Pasar Tani UTC selepas memastikan kesemua mereka telah mendaftar sebagai penerima vaksin menerusi aplikasi MySejahtera. Beliau berkata pihaknya bimbang di Kuantan ini kes jangkitan COVID-19 tinggi sejak kebelakangan ini. Jadi dengan adanya kempen daripada Pharma dan MBK telah menetapkan mereka yang mendaftar untuk vaksin sahaja dibenarkan berniaga. Beliau menasihati orang ramai dan peniaga supaya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika berurusan dalam perniagaan bagi memastikan tiada kenaikan jangkitan COVID-19 kerana bimbang pengoperasian akan ditamatkan semula. Mereka yang bergejala diharap tidak mengunjungi pasar tani UTC bagi mengelakkan jangkitan selain memakai pelitup hidung dan mulut serta mengamalkan penjarakan fizikal bukan sahaja di kalangan pelanggan tetapi juga gerai-gerai peniaga. Pasar Tani UTC merupakan satu-satunya pasar dibenarkan beroperasi di Pahang dengan kawalan ketat daripada pihak berkuasa bagi memberi kemudahan kepada orang ramai mendapatkan barangan keperluan makanan selain membuka peluang rezeki kepada para peniaga yang turut terjejas sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengumuman potongan 50% kadar sewa premis kepada peniaga yang menyewa premis milik pihak berkuasa tempatan PBT yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warus Dewan Ismail jelas membuktikan keprihatinan Kerajaan Pahang terhadap keluh kesah rakyat di negeri ini. Seorang peniaga, Musa Abdul Rahman yang menjalankan perniagaan kedai masakan panas di Pasar Besar Kuantan berkata, beliau berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang atas bantuan potongan 50% kadar sewa yang diumumkan baru-baru ini. Beliau yang mula berniaga di situ sejak 2014 lagi tidak menafikan turut terkesan dengan wabak COVID-19 yang mana perniagaan masakan panas yang diusahakan kurang mendapat sambutan berbanding dahulu. Apa-apa pihaklah yang membantu kita ni meringankan beban-beban peniaga yang terkesan ni lah. Kepada MB, MBK, pihak-pihak yang berkenaan lah. Yang dia support, dia membantu kita lah. Sepanjang PKP ni. Membolehkan kita berniaga walaupun orang kata tak boleh makan di kedai. Ada juga yang kita pun ada buat Grab food. Mana masuk. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM baru-baru ini. Katanya lagi, potongan 50% kadar sewa tersebut banyak membantu mereka dalam meneruskan perniagaan mereka. Sementara itu, menurut seorang lagi peniaga Kong Kok Teh, potongan ini merupakan satu bentuk bantuan yang baik dan dapat meringankan tanggungan bulanan yang ditanggung oleh beliau. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warus Dewan Ismail atas bantuan tersebut. Boleh, dia boleh bantu, memang boleh bantu. Itu tanggungan kita kurang sikit lah. Itu memang, terima kasih banyaklah kerajaan lah itu. Itu kita memang cakap begitulah. Sebab kita memang susah dah sekarang. Kerajaan Pahang sebelum ini menetapkan pemberian diskaun atau potongan sehingga 50% ke atas sewaan bulanan bagi premis-premis milik pihak berkuasa tempatan PBT seluruh Pahang. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang berkata pemberian diskaun atau potongan ini ialah untuk selama 4 bulan iaitu bagi Jun, Julai, Ogos dan September 2021 di mana seramai 6,237 penyewa, peniaga dan penjaja akan menerima manfaatnya.
Sekian Buletin Pahang, edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang edisi pagi untuk berita-berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.